Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, pada hari ini saya dan rakan seperjuangan saya daripada kumpulan Mariposa akan melakukan suatu podcast yang mana kami akan membincangkan suatu topik yang mana ia berkaitan subjek pentadbiran Islam itu sendiri. Okey, terlebih dahulu sebelum kami memulakan podcast, saya akan memperkenalkan rakan seperjuangan saya. Saya dahulu, nama saya Nur Azlin Abdul Razak. Kemudian Saya Nur Aziza binti Hasan. Nama saya Nurul Fatin Atika binti Maharodin. topik podcast yang akan kami bahaskan adalah syura. Okey, sebelum rakan saya bahaskan tentang syura itu, lebih baik saya mau terangkan sedikit tentang konsep pentadbiran Islam itu sendiri. Okey, pertama sekali, sebagaimana yang kita maklum, okey, sistem pengurusan Islam ini adalah suatu sistem yang lengkap dan sistematik. Kenapa? Kita tahu sistem pentadbiran Islam ni dia berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Lepas tu prinsip pengurusannya adalah jelas. Sebab penyusunan dan perancangan yang terdapat pada pentadbiran Islam itu sendiri memiliki pengurusan yang teratur, di samping mempunyai pengawasan yang menyeluruh dan terperinci. Jadi di samping itu sistem yang terdapat pada pentadbiran Islam itu memiliki motivasi dan memiliki asas yang kukuh yang bertujuan untuk mendapat keredaan Allah SWT itu sendiri, dan dia tidak semata-mata kebendaan dan keduniaan sahaja seperti mana sistem pentadbiran yang dilakukan oleh orang-orang barat. Okey, faham situ? Okey, selepas itu saya beralih kepada objektif pentadbiran Islam itu sendiri. Okey, objektif pentadbiran Islam itu pertama kita boleh kenal pasti pentadbiran Islam itu akan menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah dengan secara adil, dan dia memelihara perhubungan yang baik sesama manusiawi, sama insan. Okey, objektif yang seterusnya, ia akan memakmurkan muka bumi ini dengan cara yang diredai oleh Allah lah. Okey, yang terakhir mencari keredaan Allah. Maksudnya walaupun kita berurusan, kiranya pentadbiran Islam ni kita berurusan dalam hal-hal duniawi, tapi dalam masa yang sama kita perlu cari keredaan Allah mengikut ketetapan syariat Islam itu sendiri. Okey. Terusnya sistem pengurusan Islam. Okey, sistem pengurusan Islam ni ada banyak, tetapi salah satunya adalah syura. Jadi syura ini merupakan topik yang akan kami bahaskan sebentar lagi. Okey, ciri-ciri pengurusan Islam ni pula seterusnya adalah ciri-ciri pengurusan Islam. Yang pertama, adil lah, perlu adil. Pertama, perlu seimbang di dunia dan juga di akhirat. Okay, seterusnya sifat ihsan. Ihsan tahu kan? Okay, kita tahu Allah tu nampak apa yang kita buat. Itu juga bila kita buat dalam suatu pengurusan. Itulah. Seterusnya adalah melakukan amar makruf nahi mungkar. Kita tidak boleh beranggapan bahawa amar makruf nahi mungkar ni hanya dilakukan pada situasi yang contoh dalam situasi berkawan, kekeluargaan. Padahal pada hakikatnya ia boleh diterapkan dalam sistem pentadbiran Islam itu sendiri. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya saya akan mengajukan soalan mengenai syura. Okey. Soalan yang pertama saya akan menyoal rakan saya Fatin untuk memberi pengenalan apa itu syura.
Oke, seterusnya saya akan membahaskan sedikit tentang pengenalan tentang syuro. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa syuro ini merupakan kata pinjaman bahasa Arab, yang mana syuro ini bermaksud mesyuarat, dan juga syuro ini adalah musyawarah, yaitu perbincangan ataupun mesyuarat. Yang mana syuro ini dia bertujuan untuk mendapatkan keputusan mengikut suara majority. Maksudnya melalui daripada syuro yang kita buat tuh, kita dapat keputusan mengikut suara yang terbanyak lah, gitu. Oke, seterusnya proses perbincangan, proses syuro ini dia dilakukan adalah selain daripada untuk mendengar kata sepakat yang lain, mengikut suara majority, proses perbincangan syuro ini juga dia bertujuan untuk mencapai persetujuan bersama. Jadi kiranya dalam syuro tuh kita berbincang dan mengikut persetujuan sesama kita yang berbincang tuh. Oke, selain daripada tuh kita juga tahu bahwa sistem syuro ini dia sudah lama diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Jadi kita tahu bahwa syuro ini sangatlah penting untuk kita amalkan dalam sangat penting dalam pentadbiran Islam. Oke, sekian. Terima kasih saudari Fatin. Oke. Tuntasnya apa yang kita boleh peroleh daripada pengenalan syuro itu sendiri, kita boleh lihat bahawa syuro itu amat penting untuk dilaksanakan dalam sistem pentadbiran Islam, dan ia memiliki proses-prosesnya sendiri, yang mana kita tahu bila mana kita melakukan syuro, kita akan mendapat satu keputusan yang tepat. Namun akan ada satu situasi bahawa apabila satu majoriti satu keputusan yang kiranya keputusan itu majoriti, namun pada hakikatnya ia tidak mendatangkan manfaat. Jadi keputusan itu tidak akan dipilih, dan ada satu situasi pendapat yang tidak dipilih itu sebenarnya akan mendatangkan manfaat. Jadi sebaiknya syuro keputusan syuro itu perlulah dinilai dengan sebaik-baiknya. Okey. Seterusnya beralih kepada soalan seterusnya, yang mana saya akan memberi soalan terhadap saudari Aziza, yang mana soalannya adalah bagaimanakah saudari Aziza sistem syuro itu diputuskan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagaimanakah sistem syuro itu diputuskan? Seperti yang Fatin Atika dan Azlin cakap tadi, yang syuro ni dia penting dalam pentadbiran Islam. Namun pelaksanaan syuro ni dia mestilah mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak boleh bercanggah dengan kedua-duanya. Dalam hal ini, sesiapa pun tidak boleh berijtihad dalam perkara yang sudah jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pemimpin dan umat Islam wajib mengikutinya tanpa sebarang khilaf. Perkara ini selari dengan garis panduan syuro yang dinyatakan Ibnu Taimiyah seperti berikut. Yang pertama, ketika bermusyawarah, sekiranya jelas baginya ulul amri, yakni pemimpin, mengenai perkara yang wajib diikuti berdasarkan Al-Quran, Sunnah atau Ijma', maka wajib ke atasnya untuk mengikuti perkara tersebut dan tiada ketaatan pada perkara yang bercanggah dengannya. Maksudnya kita mesti taat kepada perkara yang Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Kalau bercanggah kita tidak boleh ikut. Begitu. Yang kedua pula, sekiranya terdapat pertelingkahan terhadap sesuatu perkara, ulul amri iaitu pemimpin, dia hendaklah mendapatkan pandangan daripada setiap satu ahli syuro. Dia mesti mendapatkan pandangan setiap orang yang mengikuti syuro itu. Daripada pandangan tu, dia akan dipilih berdasarkan pandangan yang paling hampir dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lepas tu, ini selari dengan firman Allah
Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, jika kamu saling berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Okey. Namun begitu, sekiranya ada berlaku khilaf terhadap isu yang bersifat ijtihad atau isu yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang isu itu berlaku tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada pandangan yang hampir dengan Al-Quran dan As-Sunnah, keputusan syura dia akan dibuat secara pandangan majoriti. Pandangan yang diambil adalah pandangan majoriti daripada ahli syura tersebut. Dan pandangan yang majoriti diutamakan, pandangan majoriti itu boleh diambil dan diutamakan selagi mana dia tidak bercanggah dengan syarak, dan pandangan persorangan adalah tidak boleh diambil. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih Saudari Aziza atas jawapannya. Sebelum kita beralih pada soalan seterusnya, saya akan tegaskan dan berikan hujah berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh Aziza berdasarkan hadis yang mana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, yang mana sekiranya kalian berdua bersepakat dalam suatu keputusan, aku tidak menyanggahinya. Dan hadis yang kedua, berkata Al-Amidi, sesungguhnya bilangan yang banyak itu menghasilkan tarjih dalam periwayatan kabar. Mereka begitu jugalah yang berlaku dalam ijtihad. Maka menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan pemberat, yakni murajjih, dalam situasi perselisihan pendapat adalah pada bilangan yang banyak, iaitu majoriti. Maka sesungguhnya pandangan dua orang lebih hampir kepada kebenaran daripada anggaran kepada kebenaran daripada pandangan satu orang. Okey, seterusnya soalan berkaitan tentang kesan syura yang pertama adalah tafahum. Penghayatan syura dalam pentadbiran mampu melahirkan ataupun mewujudkan persefahaman ataupun tafahum itulah. Jika berlakunya tidak bersefahaman akan menyebabkan individu tu dalam organisasi akan menghadapi masalah untuk melakukan tanggungjawab yang diamanahkan. Oleh itu, persefahaman akan menghasilkan pencapaian kerja yang lebih baik melalui daripada kerjasama, tolong-menolong dan juga penglibatan ramai pihak. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua adalah tasamu, iaitu maksudnya adalah keterbukaan. Melalui daripada syura yang dilakukan akan mewujudkan sebuah organisasi pentadbiran yang mempunyai sifat keterbukaan serta mengamalkan dasar kesediaan untuk dikritik serta mampu menerima pandangan orang lain. Itu adalah kesan yang kedua. Dan kesan yang terakhir adalah mahabbah, iaitu maksudnya kasih sayang. Kesan yang terakhir ni, syura, melalui daripada syura tu ia dapat mewujudkan kasih sayang di antara satu sama yang lain. Kasih sayang ni akan membuatkan pentadbir dan juga ahli organisasi saling bekerjasama, hormat menghormati dan juga saling bertolak ansur. Itu saja. Terima kasih atas jawapannya, Saudara Fatin. Apa yang boleh saya simpulkan melalui jawapan Fatin, kita boleh lihat bahawa kesan daripada syura itu sendiri memiliki manfaat dan dia mendatangkan kepentingan dan ia membawa kepada sudut positif. Namun sebagai umat Islam kita perlu laksanakan sehabis-habisnya dan kita perlu terapkan dalam pentadbiran Islam itu sendiri agar pentadbiran Islam itu boleh maju seiring
dengan sistem pentadbiran barat maupun timur. Okey, beralih pada soalan yang terakhir sebelum kita mengakhiri podcast. Okey, apakah kepentingan syura? Dan ia akan dijawab oleh saudari Azizah. Okey, apakah kepentingan syura? Saya akan beri 4 kepentingan. Yang pertama, kepentingan syura ni dia mendekatkan rakyat dengan pemimpin. Keputusan musyawarah ni dia tidak tertakluk kepada keputusan pemimpin, tapi dia adalah keputusan dan pendapat daripada orang bawahan termasuk rakyat dengan pemimpin. Kekuatan syura dia terletak kepada kenyataan bahawa musyawarah ni dia membawa masyarakat lebih dekat antara satu dengan yang lain dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan pendapat dan menyuarakan masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat umum. Contohnya, saling menerima pandangan masing-masing antara pemerintah dan rakyat. Itu adalah kepentingan musyawarah yang pertama. Yang kedua, dia adalah menegakkan dan menyebarkan agama Islam. Syura ni dia juga berperanan dalam menegakkan agama Islam ke pelosok dunia. Islam ni dia memberi penekanan yang amat besar terhadap konsep syura. Selain itu, syura dia juga memberi hak kepada manusia untuk berfikir dan menggunakan kebijaksanaan mereka dalam menyuarakan pendapat masing-masing. Contohnya, di dalam sebuah perbincangan, semua pihak dia berhak menyuarakan pendapat masing-masing untuk mengendalikan urusan duniawi yang mesti contoh pendapat yang dorang boleh suarakan adalah untuk urusan mengendalikan pentadbiran dan di samping menegakkan agama, begitu. Yang kepentingan ketiga adalah dia sebagai penasihat kepada pemimpin Islam. Penasihat dia merupakan elemen yang penting yang mesti wujud dalam masa yang sama dia berperanan sebagai juru pandu sesuatu kepimpinan. Salah satu penasihat yang menyumbangkan kepada kecemerlangan sebuah kepimpinan itu adalah syura. Sebagai contoh, syura ni dia dilihat sebagai penasihat bagi setiap keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan sebagai medan perbincangan strategi dan pengususan kerja dalam kepimpinan Islam. Kepentingan yang terakhir dia adalah membentuk akhlak mulia dalam kepimpinan. Syura ni dia melibatkan ramai ahli yang mana masing-masing menyuarakan pendapat dan pandangan masing-masing. Lepas tu kepimpinan mereka, pemimpin ni dia akan menghormati pendapat orang lain dan berfikiran positif tanpa memberi kritik. Contohnya syura ni dia berjaya membentuk akhlak yang mulia dalam kalangan pemimpin lah begitu. Okey, seterusnya saya akan simpulkan secara keseluruhannya. Syura ni dia adalah prinsip penting dalam Islam yang menekankan pentingnya musyawarah, perbincangan dan penyertaan masyarakat dalam membuat keputusan. Hal ini dia bertujuan untuk mewujudkan kepimpinan yang adil, menghormati menghormati pendapat orang lain dan memastikan bahawa keputusan yang diambil tu betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Itu sahaja podcast kami untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, podcast kami berjaya dengan jayanya dan segala persoalan berjaya dijawab, dan kami berharap rakan-rakan seperjuangan yang lain dapat memahami dan memperoleh ilmu yang telah kami bincangkan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.